Seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan itu min alfi abidin, daripada 1000 abid, daripada 1000 ahli ibadat yang tidak alim. Ahli ibadat tapi tak alim, ahli ibadat tapi jahil. 1000 yang macam ni berbanding seorang orang alim. Seorang orang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan berbanding 1000 ahli ibadat yang jahil. Kenapa tak beza kelebihan ilmu dan kehebatan orang alim itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tuan-tuan dan juga puan-puan. Tuan-tuan sekalian rahimakumullah, Allahumma amin. Moga-moga Allah menerima kehadiran dan keberadaan kita pada saat ini. Saya ingatkan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama beriktikaf dengan lafaz nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf atau sahaja aku berhenti di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dan kita mulakan pertemuan pada malam ini seperti biasa dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. إذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أي في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله مولانا الكريم. Mengapa kamu menyuruh manusia mengerjakan sesuatu kebaikan itu, sedangkan kamu, kata Allah, wa tansawna anfusakum, kamu melupakan amal itu, kebajikan itu untuk diri kamu sendiri. Yakni kamu menyuruh sesuatu yang kamu tidak lakukan. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu, kata Allah, membaca kitab, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada kamu. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan dan muslimin rahimakumullah, moga-moga pertemuan kita pada malam ini jamaah marhumah, pertemuan yang dirahmati Allah, yang memperoleh kasih sayang dan lindungan Allah. Dan moga-moga perpisahan kita sesudah majlis ini tafarruqan ma'sumah, pisahan yang memperoleh lindungan dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala buat salah silap kita selama ini di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengambil peluang pada awal ini untuk mengucapkan barakallahu fikum, tahniah untuk pihak pengurusan dan anak jemaah masjid dan sekalian jemaah yang hadir atas berjayanya memiliki kapek baru. Bau pun tak hilang. Saya dimaklumkan baru sangat siap. Kira rasmi ke apa malam ni, tuan-tuan? Tak ada yang rasmi dah sebelum ni. Pijak kaki pun merembat rasa, tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak sandak tu beringat, takut terbalik lagi. Duk sandak tu lega sikit lah. Dia duk main rebah. Takat semalam dua ni, dalam minggu ni kalau rebah, tuan-tuan jangan duk kata apa lah. Teranak biasa. No? Tahniah lah, barakallahu fikum. Bukan nilai yang sikit, tuan-tuan. Dan bukan usaha yang mudah sebenarnya untuk dapatkan suatu amount infak, wakaf daripada mereka yang
ikhlas untuk infak harta mereka pada jalan Allah. Namun di kalangan kita ada mereka yang beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sanggup membelanjakan harta mereka sebagaimana apa yang kita saksikan pada malam ini. Tahniah saya ucap sekali lagi tuan-tuan. Riwayat yang kedua pada malam ini menerusi kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama, karangan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. Kalau usbu'ain pada 2 minggu yang lalu kita bicarakan bab kelebihan orang yang alim, malam ini kehebatan orang alim itu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Ringkas saja riwayat ini tuan-tuan. Faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya daripada Abdullah Ibnu Abbas, yakni sepupu Nabi. Karena Al-Abbas pak saudara Nabi, dua beradik dengan ayah Nabi. Daripada Abdullah bin Abbas, ataupun disebut dalam riwayat tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, seorang yang alim itu, satu orang alim itu, asyaddu ala syaitan, lebih kuat pengaruhnya, ataupun boleh diterjemahkan lebih ditakuti atas syaitan itu. Seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan itu min alfi abidin, daripada 1000 abid, daripada 1000 ahli ibadat yang tidak alim. Ahli ibadat tapi tak alim, ahli ibadat tapi jahil. 1000 yang macam ni berbanding seorang orang alim. Seorang orang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan berbanding 1000 ahli ibadat yang jahil. Kenapa tak beza kelebihan ilmu dan kehebatan orang alim itu? Sebab apa tuan-tuan? Orang alim dia melakukan sesuatu bersebab. Dan juga orang alim, kenapa? Kerana dia meninggalkan sesuatu juga bersebab. Buat sesuatu ada sebab, tinggal sesuatu ada sebab. Adapun seorang abid, ahli ibadat yang jahil ni, dia buat ikut-ikutan sahaja. Rasa teringin nak buat, dia buat. Rasa teringin nak tinggal, dia tinggal. Mai tang rajin, al-aw, sesungguh-sungguh rajin. Tapi apa yang dia buat itu tuan-tuan
jauh daripada sah, jauh daripada diterima oleh Allah Ta'ala. Karena orang yang ahli ibadat tapi jahil, paling mudah untuk disesatkan dalam amalan. Sagi dia main lah tuan-tuan, rasa ujub. Dia buat ibadat tapi jahil. Dia tak tahu sebab apa ibadat tu dia buat. Dan untuk siapa? Untuk dia persembahkan amal dia. Melainkan apa yang dia buat itu walaupun zahirnya ibadah. Haji umrah ke, sembahyang ke, Quran ke, sedekah, apa sahaja, walaupun zahirnya berbentuk ibadah, tapi tujuannya dia tak mampu lakukan sebagaimana orang alim itu lakukan. Karena orang alim dia tahu tujuan apa dia lakukan sesuatu, untuk siapa, dan bagaimana dia nak memperelokkan amal itu agar amal itu benar-benar diterima di sisi Allah Ta'ala. Berbanding seorang yang ahli ibadat tetapi jahil, na'udzubillahi min zalik, dia main sifat ujub, rasa bangga, rasa heran amal baik dia sendiri, dia merasakan amal baik yang dia buat itu lebih mulia daripada amal orang lain, lebih hebat, lebih sempurna daripada amal orang lain. Tentu jangan ada sifat lagu ni. Ahli ibadat yang jahil amat mudah. Mudah apa tuan-tuan? Datang riak dalam amalan dia, yang menyebabkan lingkup Jahannam. Tuan-tuan, apa yang dia buat itu walaupun zahirnya kita merasakan apa yang dia lakukan oleh orang abid, ahli ibadat yang jahil itu terlalu banyak, terlalu hebat, memudahkan perjalanan akhirat dia, tapi sebenarnya jauh daripada diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia rasa dia nak buat untuk tunjuk pada orang, supaya dia dipuji oleh orang. Tuan-tuan, saya bawa satu kitab, nama dia Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Yang dikenali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia kata apa dalam bab riak? Kukuklah kita duk rasa riak selama ni. Amalan buat dah, tapi duk rasa nak tunjuk kat orang. Tuan-tuan, hangus amal kita dengan perbuatan riak itu dan perbuatan-perbuatan maksiat batin yang lain. Dalam bab riak ini apa kata beliau? Iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja, tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Kadang-kadang kita buat amalan ni tuan, nak orang puji kita. Yang kita rasa waktu kita sembahyang, orang tengok kita, bila orang tengok kita, orang puji kita, bila kita beribadat, orang tengok kita, bila orang tengok kita, kita dah rasa orang sembang pasal baik kita. Apa yang kita rasa tu tuan-tuan, yang menyebab kita seronok buat ibadat. Bila ada orang, kita seronok buat ibadat. Bila tak ada orang, kita tinggal ibadat. Kita tak gemar kepada ibadat. Nak buat ala-ala qadar je. Orang tengok, kita buat sehabis baik. Apa yang kita rasa tentang orang cakap tentang kebaikan kita, orang puji kita sesama sewaktu perjumpaan mereka tentang kita, bila orang tengok kebaikan kita, menyaksi kebaikan kita, amal-amal saleh kita, sebenarnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi, hak yang kita rasa orang puji kita, orang bangga dengan kita, hak tu sebenarnya kita waham sahaja. Kita sangka aja orang rasa, kita rasa orang kata lagu tu. Walhal tidak demikian pun yang hakikatnya. Orang pun ada sibuk juga tuan-tuan. Orang juga ada mustahak. Orang main masjid bukan nak perhati kita.
Tapi kalau Abang Munir memang ni memang dia perhati saya semua. Sebab dia duk rakam saya. Kalau betul-betul orang nak perhati kita, tuan-tuan, orang bawa kamera, orang tengok, orang teropong, kita orang ambil gambar kita. Boleh nak berasa orang tengok kita, orang perhati kita. Orang tak tengok pun kadang-kadang hak kita rasa orang duk pandang kita tu. Kadang-kadang bila kita rasa macam orang pandang kita, lepas tu 2-3 orang nampak duk sembang pula, kita rasa sembang pasal baik aku tu. Tuan-tuan, orang sembang kisah nak terjun kemarin titik pasal saya. Okay. Kita duk rasa. Kita duk rasa apa tuan-tuan? Duk sembang pasal kita. Tak ada masa orang nak sembang pasal kita tuan-tuan. Awak tuan-tuan dah rasa lagu tu kan? Itulah sebab datang riak pada kita selama ni. Rasa nak menunjuk ke orang. Walau orang sebelah mata pun, tepi mata pun tak tengok kita. Buanglah prasangka lagu tu. Waham je, sangkaan je. Jangan duk rasa amalan kita. Sebab tu nak amal apa pun, belajar, mengaji. Supaya amal kita itu benar-benar diterima di sisi Allah. Lepas tu orang ahli ibadat yang jahil ini amat mudah dipesong hala tuju amal dia. Disesatkan dalam amal dia. Walaupun zahirnya dia melakukan sebagaimana amal orang alim. Orang alim pun sembahyang macam dia. Orang alim pun puasa lagu dia. Orang alim pun haji umrah lagu dia juga. Tapi apa yang dia buat itu jauh daripada diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Iblis berbanding 1000 ahli ibadat yang jahil, berbanding seorang alim, Iblis suka hak 1000 lagi. Dan Iblis paling takut hak seorang ni. Dan paling ditakuti atas seorang orang alim ni. Sebab orang alim tahu cara-cara nak jaga zahir dan batin. Tahu cara bagaimana nak memastikan amalan itu benar-benar sah, diterima di sisi Allah Ta'ala. Bukan takat rukun sahaja, bahkan dia menjaga segala prasyarat agar benda itu benar-benar berlaku atas kehendak syarak, zahir dan batin dia. Sebab tu apa pun tuan-tuan, belajarlah, berilmulah. Jangan sekali-kali reda untuk meletakkan diri kita dalam daerah jahil itu. Keluarkan kita, diri kita itu, faham kita itu daripada batilnya kesesatan kepada cahaya ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang alim itu amat ditakuti oleh syaitan. Kenapa? Kerana si alim itu tahu caranya untuk melawan godaan syaitan. Dan dapat pula si alim itu memberi bimbingan kepada orang lain supaya ia selamat dari godaan syaitan. Bukan takat diri orang alim tu je. Orang alim boleh ajak pula orang lain supaya terpelihara daripada godaan syaitan. Hak ni Iblis cukup takut. Lepas tu bila mati sahaja seorang alim, gembira sekalian syaitan itu, gembira sekalian iblis itu. Semakin terbuka ruang hasutan mereka. Kita tuan-tuan kalau orang alim, tok-tok guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai meninggal dunia, habib-habib, tiba-tiba kita sonok pula atas kematian ulama dah. Lebih kurang lah tuan-tuan. Nak buat lagu tu. Saya tak patah balik dah ayat dasar. Dia ambil balik lah rakaman. Okay. Tak rasa kehilangan. Tuan-tuan mati ulama, tuan-tuan rasa apa? Bukan kata surah Baqarah, tata Fatihah pun tak sedekah, tak hadiah apa. Baqarah telah lah.
Tuan-tuan uji diri tuan-tuan pada bab sayang ulama ni, sayang orang alim, pada bab kematian mereka sudahlah. Kalau hidup buat tak peduli, tuan-tuan tengoklah pengakhiran waktu kematian mereka. Bagaimana keadaan kita dengan mereka? Nah, kematian ulama salah satu petanda Allah cabut ilmu di atas muka bumi. Allah hilangkan ilmu di atas muka bumi. Diangkat ilmu akhir zaman, antara caranya ialah dalam riwayat, selain daripada orang dah tak gemar belajar, tu sebab juga Allah angkat ilmu. Akhirnya masyarakat hidup dalam kejahilan. Alim dunia jahil akhirat dan jahil agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lain daripada manusia tak gemar belajar ilmu, antara cara ilmu itu diangkat ialah biqabdil ulama, dimatikan para ulama itu. Mati ulama, dia bawa sekali ilmu sekali, kecuali apa yang sempat kita belajar daripada dia, apa yang sempat kita ambil faham daripada mereka. Hilang satu demi satu mutiara umat Islam, yakni kematian para ulama itu. Dan hilang mereka tiada berganti sebenarnya, tiada berganti. Yang doa ada mai pula alim, hak tu memang alim dah dengan takdir Allah, tapi bukan atas ganti yang meninggal dunia, tidak. Itu hargailah orang alim itu, hormatilah para ulama itu sewaktu hidup mereka, muliakan mereka atas berkat ilmu yang ada, supaya kita boleh ambil kelebihan pada ilmu untuk lebih faham kehendak Allah dan Rasul itu. Kerana mereka lah antara manusia yang afqahun nas, yang lebih memahami apa kehendak Allah dalam Quran dan apa kehendak Rasulullah dalam hadis dan sunnah itu, berbanding kita orang awam ini. Batu Iblis takut kepada orang alim walaupun seorang, berbanding 1000 ahli ibadat yang jahil. Hak tu dia tak heran walaupun ramai. Hak seorang lebih dia takut. No? Tepuk dada tu, tanya iman kita. Sayang terang mana kita dengan ulama ni? Segi manusiawi, ulama ada kelemahan macam kita juga. Sifat mereka ulama dah manusia macam kita juga. Ada salah silap pada bab-bab yang tertentu, ada kelemahan pada bab-bab yang tertentu, sebagaimana kita juga ada kelemahan, tapi kita muliakan mereka. Kenapa? Kerana martabat dan maqam ilmu yang ada kepada mereka. Usaha mereka melanjut dan memperjuangkan dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu juga sunnah rasul-rasul dan nabi-nabi yang terdahulu. Orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan, kerana si alim itu tahu caranya untuk melawan godaan syaitan, dan dapat pula si alim itu memberi bimbingan kepada orang lain supaya ia selamat dari godaan syaitan. Bahkan si alim itu dapat pula menyelamatkan orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Orang alim boleh bimbing pula orang yang tersesat jalan ni kembali ke pangkal jalan, membenarkan amal mereka yang rosak itu. Tunjuk pula mana yang patut buat, mana yang patut tinggal, mana yang sah, mana yang batal. Itu tugas para alim. Sebab tu iblis syaitan takut dengan golongan ni. Berbanding 1000 orang dia berani hadap. 1000 orang yang mana?
yang ahli ibadat, yang abid tetapi jahil dalam amalan mereka. Tak tahu hala tuju amalan itu. Jadi syaitan sangat takut kepada si alim kerana ia dapat memelihara dirinya dan memberikan bimbingan kepada orang lain. Lain halnya dengan seorang abid yang hanya menghabiskan waktunya dengan beribadat sahaja. Dia tidak dapat memberikan bimbingan kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang orang jahil ni dia tak boleh bimbing orang. Orang jahil dia tak boleh nasihat orang. Kalau dia nasihat pun sesat habis. Siapa-siapa yang terima nasihat dia. Kerana dia sendiri pun sesat. Kerana amalan dia sendiri pun tersasar daripada makna sebenar. Tiba-tiba dia nasihat pula. Sebab tu tuan-tuan, carilah teman dalam hidup, kata Imam Ghazali, carilah teman yang alim. Berbanding cari seorang teman yang kaya, cari dulu yang alim, supaya kita dapat tempias ilmunya, supaya kita dapat tempias amalannya, supaya kita dapat tempias kebajikannya. Nampak tak tuan-tuan? Hari ini kita suka dampingi siapa? Seorang yang kaya. Masuk gemar kita tu, cenderung kita lebih kepada siapa? Orang yang ada jawatan. Nah. Lagi siapa tuan-tuan? Nah. Orang yang boleh bagi kemudahan untuk masa depan kita. Kalau kita ada susah, kita ada hajat dan minta tolong, nampak dia ni macam nak boleh tolong kita. Kita sukalah orang lagu ni. Tidak tuan-tuan? Nah. Orang yang boleh sokong kita kemudian hari, kita sukalah kawan orang lagu ni. Sebab boleh bawa manfaat pada kita. Segi dunia yang bersifat segera ni. Berbanding seorang yang alim. Celah-celah tu pula kita tak minat pula akhirat. Kita pula duk tanam dalam kepala otak orang alim ni, duk kira halal haram, halal haram. Old school ke apa kan? Dunia dah moden dah hari ni. La haula wala quwwata illa billah. Yang dia rasa dunia tu hebat tu, segala-gala di hujung jari dan sebagainya, tak hebat mana pun tuan-tuan oi. Tak hebat mana. Hebat dunia ni sekalau dunia ini, kata ulama, boleh sampai akhirat, baru hebat. Tapi kalau takat hebat dunia, hebat takat umur kita sahaja, hak tu bukan hebat. Hak tu fata morgana ya. Tipu daya ya. Yang untuk tujuannya melalaikan sebahagian kita. Sibuk dengan nikmat dunia, guna pula nikmat dunia itu untuk durhaka pada Allah, bermaksiat pada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tapi bukan itu yang berlaku pada seorang yang alim. Orang alim kalau dia tersasar pun, dia segera dan kembali kepada Allah Ta'ala dengan taubat. Kerana dia memahami bentuk larangan Allah, ancaman Allah di akhirat. Berbanding seorang yang jahil, dia rasa amalan itu betul tak? Dan dia tidak merasakan ancaman-ancaman Allah untuk orang yang lalai dalam amalan ni. Dia buat ikut nafsu dia, ikut-ikutan sahaja. Asalkan orang puji dia, asalkan dia diberi, orang kata apa, kelebihan dan kemuliaan dalam khalayak dan masyarakat dan dalam majlis-majlis tertentu. Tapi bukan itu yang dihajat oleh seorang yang alim, yang memahami kehendak Allah dan Rasul. Bahkan kadang-kadang ia sendiri masih dapat disesatkan oleh syaitan. Orang yang ahli ibadah tapi jahil ni kira Iblis kata, mailah ramai mana pun, jumpalah banyak mana pun, jumpalah tak mana pun,
Istilah kata petik jari lah. Lagi lingkup amalan dia lagi. Berbanding dia berhadapan seorang yang alim. Kerja berat dia kata. Baik, tala belah 1,000 orang dulu pula. No? Hadap seorang alim, makan modal dia kata. Nah, buat sia umur aku je, Iblis kata. Iblis ni tuan-tuan, walaupun umur dia ratusan ribu ni, umur ratus tahun, 1,000 tahun ni tuan-tuan ni. Dia bukan umur macam kita, panjang. Dia ada ajal juga, tapi umur dia panjang. Pun dia merasakan rugi kalau duk kacau orang alim ni. Baik kacau orang ahli ibadat yang jahil. Lebih banyak pengikut, lebih mudah disesatkan. Dan alangkah malangnya tuan-tuan, dalam 1,000 tu, hak nisbah yang Nabi sebut malam ni, kita duduk dalam tu. Naya tuan-tuan. Naya ke tubuh, naya ke diri lah. Sesat di pertengahan jalan. Semangat tu cantik lah. Sebab tu saya sebut selama ni tuan-tuan, berulang kali, agama bukan semangat semata-mata tuan-tuan. Nah. Kalau agama atas bab semangat semata-mata, Islam dah lingkup di pertengahan jalan. Tak sampai zaman kita. Kalau masing-masing beribadat dan faham agama itu atas dasar semangat semata-mata. Tetapi agama sampai pada zaman kita, dan insya-Allah hatta yaumil qiyamah sekalipun, agama itu terpelihara atas dasar ilmu zaman berzaman. Itu kita kena belajar al-ilmu bita'allum. Jangan rasa malu tuan-tuan nak bersila, nak berada dalam majlis ilmu ni. Nah, tuan-tuan antara manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan tuan-tuan sedang ditakuti oleh musuh-musuh agama Allah, terutama iblis dan syaitan yang kerja buat dia siang malam sepanjang hayat, tak ada kerja lain untuk menyesatkan kita dan menggagalkan amalan kita. Jangan putus asa tuan-tuan untuk berada dalam majlis ilmu. Tak di sini, di mana-mana pun, asalkan ada majlis ilmu, pastikan tuan-tuan ada bahagian kita di sana. Nah. Dan kita di akhirat tak ada alasan dengan Allah untuk nak lari pada jawapan bab ilmu ni. Tetap akan ditanya, belajar ke tak? Umur 10 tahun takkan tak dan pergi belajar, takkan tak pergi mengaji, takkan tak duduk dalam majlis ilmu. Bab ni tuan-tuan, hadaplah. Saya pun kena hadap, tuan-tuan sekalian hadirin pun kena hadap. Dan apa yang kita buat hari ini jawapan suatu hisab dengan Allah Ta'ala. Nah, korang-korang inilah hujah kita. Ya Allah, kami tidaklah alim, tapi apa yang pernah dilakukan oleh orang alim itu kami lakukan dalam hidup kami. Nak alim kena belajar tuan-tuan. Nak alim kena mengaji. Walaupun kami tak alim wahai Allah, tapi apa yang pernah dilalui oleh seorang alim itu, kami berada pada jalan-jalan mereka itu, iaitu menuntut ilmu. Ini apa yang kita bicarakan tuan-tuan pada riwayat yang kedua, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya atas syaitan daripada 1,000 abid, yakni yang tidak alim itu. 1,000 orang ahli ibadat yang jahil lebih bersedia oleh syaitan menghadapi mereka berbanding nak berhadapan dengan seorang alim dan seorang ulama. Oleh itu, dampingilah mereka
sayangilah mereka, yakni ulama dan alim itu, dan beradalah seboleh-boleh, usahakan tuan-tuan untuk berada dalam majlis mereka itu, walaupun sekejap dan sebentar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Dan kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca suratul Mulk. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته